Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kata kita mulakan Borak Tengah Lapar ini dengan lagu ini. 1, 2, 3. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ini adalah Borak Tengah Lapar. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang terus saja sedang mendengarkan dan juga menyaksikan Borak Tengah Lapar. Untuk hari ini masih lagi bersama-sama saya AP Syafiq. Kalau 10 episod yang sebelum ini kita telah pun bersama-sama dengan Datuk Ustaz Ghazim Ilyas dan juga sahabat saya Atu Zero. Dan untuk hari ini istimewanya kami bawakan seorang legenda yang akan menghara-harakan keadaan pada hari ini. Ini dia legenda kita, Saiful Apek. Legenda tapi muhara keadaan. Main. Apa khabar Abang Apek? Alhamdulillah. Ya, hari ini bersama penyampai AP dan bersama juga SD. SD Ustaz Samsul Debat. Ditemani oleh saya lah. The one and only mangkuk lah. Datuk Apek, penyampai bersama BTL aka 006 spesies terancam. Akan menghuru-harakan keadaan. Keadaan yang huru-hara ni juga akan ditenangkan dengan kehadiran pakar motivasi terkenal iaitu Samsul Amri Ismail aka Samsul Debat. Saya baru tahu ni Ustaz. Oh, macam-macam kita bagi skrip dia baca skrip. Baru tahu. Baru tahu nama Baru penuh. tahu. Janganlah sebut je skrip. Orang dengan radio tak tahu ni. Kita sebut langsung tahu. Pandai-pandai lah diorang edit. Pandailah edit. Baik, kita juga bersama-sama dengan leader SD Ustaz Samsul Debat. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Dan untuk hari ini macam biasa kita ada situasi yang bakal kita bincangkan. Untuk situasinya pendengar kita telah pun kirimkan melalui Mesti email. bincang lah. Kita berborak santai je. Baik, silakan bacakan apakah situasinya untuk hari ini. Okey, ni petikan daripada Imael ni lah. Saya baca ya. Imael, kawan saya tu Imael tu. Ayah aku tu, Mael. Ustaz. Ini utusan ni Ustaz. Okey, begini bunyinya. Katanya, Alhamdulillah, rezeki saya sepanjang bulan Ramadan ni dimurahkan Allah. Saya banyak dapat tempahan biskut-biskut raya. Boleh dikatakan tak menang tangan saya melayankannya. Dari pagi, mulai pukul 4 pagi, saya dah bangun bekerja sehinggalah larut malam pukul 11 malam. Akibatnya terlalu sibuk bekerja, saya tak sempat beramal ibadah sepanjang Ramadan ni. Solat pun kadang-kala hujung-hujung waktu je. Zikir, baca Al-Quran, solat tarawih memang tak sempat. Waktu saya memang diisi dengan buat biskut, coklat chip, almond London, kuih tart, kuih bangkit, kuih mazola, biskut kacang samprit, kokoja dan lain-lain. Macam dia promote pula. Saya rasa marah sangat. Siap senarai. Semua tu. Kan, cakap ke raya sudah lah. Saya rasa marah sangat apabila suami saya kata, kamu ni asyik kerja je. Puasa Ramadan ni, kamu dapat lapar je. Pahala tak ada. Betul ke saya tak dapat pahala? Sia-sia ke puasa saya? Mohon penjelasan. By the way, kalau nak tempah biskut raya, bolehlah hubungi saya Zai 012-661-8354. Instagram Zai Cookie. Boleh ni boleh promote sekali Rasa macam soalan tu macam tak nak tanya. Saya nak promote yang kat ujung tu. Baik, situasinya pada hari ini adalah dapat lapar je. Baik Ustaz, macam mana situasi ni kalau bulan Ramadan ni kita sibuk dengan perkara itu perkara ini sampai lupa yang kita sedang beribadah ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Jadi dalam hal ni sebenarnya saya rasa dia tak lupa tu sebab dia tanya soalan tu. Dan pada saya, kalau kita tengok dalam hal ni sebenarnya kita memang rugilah. Sebab setiap orang manusia ni tak ada dia macam, tak adalah Bang Saiful Apek kita. Tak adalah, okey Saiful Apek kita bagi 36 jam sehari. AP 12 jam, Samsul Debat 5 jam je sehari. So pandai-pandailah kau guna. Tak, semua sama 24 jam sehari. Dan dalam tu kita ada masa yang sama. Dan ada negara-negara tertentu hari siang dia pendek. Ada negara tertentu siang dia panjang dan hanya 3 jam saja malam. Itu tak sempat tu. Bazar Ramadan memang sepanjang hari tu. Tapi makna kata dalam pada tu kita sebagai seorang yang bijak kena nampak jalan pada setiap masalah dan bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Boleh kita buat kuih, boleh kita nak berniaga, tapi berpada-pada. Kan, jangan kita berlebihan sebab kita tak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tak tahu kita sempit lagi tak bertemu dengan Ramadan akan datang. Jadi bila ada peluang, ibadahlah. Segala Johnny kuih nak dia buat kan apa pasal? Bukannya masuk pertandingan. Kan? Sampaikan dia sebut senarai tadi siap nombor telefon. Kuih tiaw tak ada. Kuih tiaw tak ada. Jadi itu masalah dia. Jadi pada saya dalam hal ni lebih baik kita fokus. Kadang-kadang kalau kita nampak benda tu menyebabkan kita tidak beramal, kita tahu. Cuma tak boleh beramal, baik kita
kita boli saja kuih tu. Kan? Sama juga kan. Kadang-kadang macam, lain rasa dia Ustaz. Tak kisahlah. Bukan sepanjang bulan nak makan. Walaupun sebulan Syawal, tak ada orang makan kuih raya sampai sebulan. Hari ketiga dah cik kita canai. Kan? Jadi tak salah kita nak beraya nak kuih-kuih raya ni kan. Jadi mana kata, baik kita fokus pada amal ibadah. Jadi betul lah yang disebut dengan ini, dibimbangi, kita membenarkan. Ada satu hadis bagaimana Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, aku tak nampak pun ada yang berdoa. Kau aminkan doa siapa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, salah satu daripada doa itu adalah, aku mendengar Jibril berdoa. Salah satu doanya apa? Maka celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi rugilah kita. Kan? Ambil peluang. Ambil peluang untuk kita beribadah sebenarnya. Berbanding benar-benar lain. Dia kalau kat Negeri Sembilan tu kuih apa yang popular Ustaz? Dah mula tanya kuih yang paling popular. Dia nak tahu kuih raya ke kuih berbuka? Kita tengah lapar ni lain soalan ni kan. Dia duduk sekali lah. Dua sekali. Kalau kuih berbuka puasa ni, kalau paling popular sekali kuih kelopong. Kuih pekpok lah. Kuih pekpok ni dalam bahasa orang biasa ni badak berendam. Apa Ustaz? Pekpok? Pekpok. Kalau sebut kuih kelopong, kalau orang lain sebut buah Melaka. Onde-onde kan. Tapi bezanya kuih kelopong dengan onde-onde dengan buah Melaka ni adalah gula tu dia pakai gula anau Negeri Sembilan. Dia punya rangup tu sampai berbuka tu. Dia punya gula tu rangup crunchy tu. Gula tu tu saja cerita tengah lapar ni. Jadi kalau kuih raya sama aja macam orang lain. Sama aja. Kuih apa? Kuih kuih batang yang tak boleh belah kan. Batang buruk. Lepas tu kuih Ni apa? kuih semprit sama ke? Apam Johor ada Ustaz? Apam Johor tu kuih hari biasa. Kuih hari biasa. Apam Johor ni beza dia dibalut dengan daun ni, daun rambai. Oh, daun rambai. Pokok rambai. Dengan ada juga daun gotah pun ada, daun pokok gotah. Gotah ada Ada. Lain macamnya. Tapi tak adalah orang makan daun-daun ni sekali, tak adalah. Orang makan tengah apam. lapar. Cuma kesimpulan tadi yang saya nampak lah daripada masalah tadi tu macam Ustaz cakap tu, mencari keseimbangan. Betul. Dia bukan kira bulan Ramadan, bulan apa sekalipun. Seperti ada pepatah mengatakan, if you are not a part of the solution, you are a part of the problem. Maksudnya kalau kamu bukan penyelesaian, maknanya kamulah masalah tu. Jadi kena pandailah cari penyelesaian sebab setiap penyakit ada ubat dia. Betul. Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Betul. A problem is not a problem. Your reaction is the problem. Betul. Dia dah nampak tadi. Dia cakap macam mana kalau saya asyik buat kuih je. Dia sendiri tahu. Dia tahu je buat. Jadi kenapa kau masih lagi asyik? Kan Nabi sebut orang yang bijak takkan membenarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Dah tahu, janganlah kau masuk lagi. Betul. Jadi dalam hal tu bagikan masa. Buat kuih pukul apa sampai pukul apa. Kalau nak berniaga pun dekat bazar Ramadan pun orang berniaga pun setakat sampai berbuka puasa. Lepas tu malam tu balik berniaga. Tetap beramal. Tak ada masalah. Tadi apa cakap bahasa Inggeris? Ustaz bagi sikit. If you think that you can be part of the solution, jatuh ya. Sama tu. Betul, betul. Itu sebabnya kata if you fail to plan, then plan to fail. Itu Sunza kata tu. Mana kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Tapi dia ada sambungan lagi. Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Jadi makna kata dia dah hancang. Aku ingat aku nak beramal ibadah. Awal-awal ke dah aku nak beramal ibadah. Aku target dah. Sebelum masuk Ramadan, aku dah target dah. Aku nak beribadah sungguh-sungguh. Jadi kenalah buat. Kenalah susun strategi dia. Betul. Dekat masjid mana nak pergi, surau mana nak pergi. Itu beza je orang Malaysia dengan orang Arab. Orang Arab dia masuk je bulan Rejab, Syakban dia dah ready dah untuk Ramadan. Pakaian Ramadan, slipper, sandal nak buat pergi semayang ni. Macam mana kain, baju, wangi-wangian. Dah siap dah. Dia tak sama dengan baju dia pakai hari-hari. Dia dah standby khas untuk Ramadan dah. Orang Malaysia belum Rejab, dia dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Dia punya gap tu. Jadi mana itu perbezaan. Tadi kita dah bercerita benda kuih ri rasa macam penat sikit Ustaz. Saya pun dah tekak kering ni. Kita lihat dululah. Terus dengarkan Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Baik, Borak Tengah Lapar masih lagi bersama-sama kami bertiga. Ada Epi, Apek dan juga SG. Ni dia Samsul Debat bersama-sama dengan kita untuk mengepas isu dapat lapar je.
Penat-penat berpuasa, penat-penat lapar, tahan lapar semua dapat tu je. Tak ada dapat pahala pun. Baik Ustaz, macam bulan puasa ni kita tengok TV, kita tengok internet bagai kan banyak rancangan yang menarik, movie, filem lah. Lepas tu kita tengok tu sampai terabai masa. Macam mana tu Ustaz? Dia tengoklah rancangan sekali. Dia sekarang ni jangan salahkan TV. Dia kata TV ni tak apa faedah lah. Ni benda ni media sosial ni. Dia salahkan tangan yang pegang remote TV tu. Salahkan tangan yang pilih dekat website mana kita nak buka. Kan YouTube tu dekat mana yang kita, mana satu tajuk yang kita nak buka. Maksudnya banyak je program bermanfaat yang ada kaitan dengan ibadah. Ada kaitan mungkin tazkirah, pengisian, tausiah dan sebagainya. Maka kita decide lah. Nak tengok kan yang bagus-bagus. Macam sekarang Abang Saiful Apek pun dia pun dah terbabit dengan rancangan-rancangan perbincangan ilmiah. Banyak dah sekarang. Betul-betul. Kan jadi makna kata at least satu benda tu jangan sia-sia. Yang penting adanya pengisian, nasihat sebaliknya. Walaupun kita tengok drama, kita tengok, ya Allah tak sangka dia jadi macam tu. Tapi mesej dia lepas tu, oh dia suruh kita berubah. So kita jadi baik kan. Jadi maknanya kata itu dia. Pesan kalau tidak benda tu akan jadi sia-sia. Kalau tak ada pengisian hanya lara semata-mata kosong. Jadi sia-sia lah. Itu yang kita tak nak kan. Betul. Okey. Macam orang kata bila berdusta, bila cakap bohong ni boleh menyebabkan pahala puasa dia berkurang. Betul ke? Dia bukan kata membohong aja. Buat benda-benda yang tak elok, yang bersalahan. Memang ni lah. Dan bukan bulan puasa je. Bukan bulan puasa je. Kalau kita macam bulan puasa, contohnya dia mandikan saja. Dia tahu mandi itu dah berlebihan. Siap ambil air batu lah. Tak pernah letak air batu kat dalam kolah tu. Saya nak air batu. Tiba-tiba bulan lain tak ada. Buat ice blender. Letak sirap apa semua kan. Kan mandi biar ada. Aku mandi je. Aku tak masuk dalam mulut pun. Tapi terasa. Bukan aku sengaja. Tapi perbuatan membancuh tu ada usaha lah. Jadi contoh lah. Memang melampau lah contoh tu kan. Kita kena bagi contoh melampau. Orang faham. Jadi macam tu jugalah kan. Kalau kita mengumpat. Mengumpat tu satu benda dia ada dua. Satu benda ribah dan fitnah. Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang. Ribah ni cakap benda yang betul. Tapi kalau orang tu dengar, orang tu akan kecil hati. Itu ribah. Maknanya mengata lah. Contohnya lah. Pernah satu ketika seorang perempuan badui datang jumpa dengan Nabi. Dia jumpa dengan Nabi, dia cerita-cerita masalah, dia pun balik. Bila balik, isteri Nabi Aisyah dia tegur. Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia sebut tu je. Maka Nabi kata, ketahuilah isteriku sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Maknanya itu pun dianggap sebagai tak boleh. Cakap saya, ya Allah kecilnya dia. Kan? Contoh cakap kan. Macam tadi dia kata, ya Allah kurusnya Abang Saiful Apek tu. Contoh. Lepas tu dia kata tingginya Syamsul Umat tu. Tapi kita dah maafkan dah tadi. Kita dah maafkan orang cakap belakang tu. Jadi makna kata, ada je nak sebut kan. Ya Allah, dah kepam dah kopiah tu pakai lagi. Contoh-contoh. Kita cakap, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi itulah sebenarnya juga merupakan dosa. Itu sebab dulu zaman Saidina Abu Bakar, dia pernah ambil batu masuk dalam mulut dia. Sebab dengan cara tu dia tak bercakap. Dia kurangkan bercakap supaya dia takut cakap tu jadi dosa. Betul. Kita sekarang tak payah masuk batu dalam mulut dah. Pegang handphone senyap lah. Senyap lah kan. Nampak macam tak nak apa. Dalam tu dia kutuk. Ya Allah, berkilo-kilo dia bagi kita. Ya Allah, itu pun dianggap sebagai satu bentuk perkataan daripada kita sebenarnya. Jadi kena hati-hati lah. Jadi beramal lah banyak-banyak. Beramal banyak. Jangan kita habiskan masa kita dengan cakap benda yang sia-sia dan cakap benda yang boleh mendatangkan dosa. Sebab saya teringat satu petikan. Jika kata-kata itu mutiara, kadang-kadang berdiam diri itu adalah emas. Jadi kita kena bijak bila masa kita nak mutiarakan diri, bila masa kita nak mengemaskan diri. Sebab iman tu takkan lurus lagi hati tidak lurus, dan hati tu pula tidak akan lurus lagi lidah tidak lurus. Maka pelihara kata-kata, pelihara rasa, insya-Allah iman terpelihara. Dan Nabi pula bila abang sampai cakap macam tu, teringat Nabi sebut, kalau kamu tak boleh berkata sesuatu yang baik, lebih baik kamu diam. Dan menurut kajian ni semua ingat ni. Menurut kajian dalam tubuh badan manusia ni, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Maknanya kalau baby kan tangan gerak, kepala dia lidah dia ni untuk bercakap tu, lidah tu last sekali, paling lewat sekali berfungsi. Tetapi tatkala manusia itu dikebumikan, ditanam, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Jadi kita kena faham tanggungjawab lidah ni sangat berat sebenarnya. Itu sebab jagalah elok-elok, jangan gunakan untuk tujuan yang tak baik. Kan kalau orang makan tadi, orang bulan puasa ni kan, sepatutnya rehat kan, kecuali orang meniaga. Orang meniaga ni nak rasa ujung lidah boleh. Rasa ujung lidah untuk rasa makanan tu masin sebab dia meniaga. Masin masam. Tapi tak ada tiba-tiba tu dia rajin pula nak rasa semua rasa masakan orang.
Tapi masakan dia untuk meniaga saja dia boleh rasa, maka kita ni direhatkan lidah kita ni untuk makan, tapi janganlah kita gunakan untuk bercakap benda-benda yang tak baik. Ya, betul. Tapi Ustaz ada orang cakap, lidah saya tak berkata, jari. Iyalah. Dia Itu kata pusing kat situ dia pula. ada 7. Okey, tanda takut kepada Allah ada 7 perkara. Ah. 7 perkara. Kata Abu Lais As-Samarkandi. Pertama, pada lisan dia. Lisan ni ada 2. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Kedua, pada pandangan mata dia. Pandang yang elok-elok. Jangan pandang benda yang tak baik. Ketiga, pada hatinya. Hati ni sangka baik. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Keempat, pada perutnya. Perutnya jangan telan benda-benda yang haram. Pastikan benda-benda yang halal, cari rezeki yang halal. Yang kelima, pada tangan dia. Tangannya banyak membantu orang yang susah-susah. Buat kebaikan banyak-banyak. Yang keenam, langkah kakinya. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, pada ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Jaga 7 perkara ni. Pertama yang pertama lisan tadi ada. Lisan berlidah dan lisan berjari. Ingat tu semua. Dengar. Saya cakap dekat jari je, kat teks, lidah tidak. Kadang-kadang kita tengok dekat surau tu. Baik, senyap. Dia rupanya Boleh tangan dalam jalan. Facebook dia membalun orang. Tak cukup tanah. Jangan main-main. Okey, itu cerita mengenai lidah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara perkara lain lah yang boleh menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia, Ustaz. Antara sia-sia adalah minum di waktu tengah hari. Itu langsung Kalau sia-sia, Ustaz. kan? Dia mengumpat, lepas tu dia buat benda-benda yang tak baik. Dan maaf cakap lah. Ada soalan yang sensitif orang tanya. Ustaz, kalau dia tak pakai tudung macam mana? Macam mana, Ustaz? Jadi tengoklah. Kalau lelaki tak ada masalah. Lagi tak salah. Kalau perempuan kadang-kadang dia kena faham. Itu adalah arahan, perintah daripada Allah untuk menjaga aurat. Jadi kalau dia buka, fikirkanlah macam mana puasa dia. Sedangkan perintah Allah yang lain ni dia tak buat. Kalau dia macam sembahyang lah. Kalau dia Yelah, confused betul dia lelaki ke perempuan? Macam mana? Yang confused tu tanam lah. Sampai dia ingat. Tanam kan sampai kat kepala tu. So, kau dah sadar, dah tahu dah. Kan? Dah. Bila dia dah tanam tu, dia tahu bahagian badan mana yang paling sosak sekali. Dia tahu, lelaki. Okey, keluarkan balik. Gitu kan. Dia macam ni je. Lagi satu lagi, kalau kita tengok antaranya juga benda-benda ni kadang kita buat benda yang sia-sia. Ataupun kita bercakap benda yang tak baik. Ataupun kita buat perkara mencuri pada waktu kerja. Mencuri waktu kerja ni. Contohnya, orang patut bekerja, dia tidur dekat surau. Aku tak nak buat dosa. Dia tak tahu amanah kerja tu ada. Ya, betul. Jadi bila ada amanah kerja, maka dia kena selesaikan. Itu antaranya lah. Dan pada bulan Ramadan ni macam kita sebut lah, kita kena ingat ini adalah mungkin adalah Ramadan takhir. Jadi kita cubalah buat yang terbaik. Janganlah kita biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kita boleh manfaat daripadanya. InsyaAllah. Baik. Macam Ustaz kata tadi, lebih baik kita diam. Kalau tak ada perkara yang baik tu kita katakan. Sekarang ni kita nak diam kejap. Saya nak cek batu, nak masuk dalam mulut kejap. Kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar masih lagi bersama-sama SD, Samsul Debat juga SA, Saiful Apek. Baik. Ramai yang request ni nak dengar lagu Aspalila sikit. Lagu Aspalila? Nama pun bulan puasa. Bulan puasa. Kita tukarlah Aspalila tu pada Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Baik. Kan molek sikit. Molek sikit bunyi kan. Dan istighfar ni adalah satu amal yang simple tapi sangat bermakna. Bulan puasa, astagfirullah. Bila kita buat istighfar ni, apa Nabi kata? Yang pertama dapat menjauhkan kita pada bala dan musibah. Dapat lapangkan daripada kesempitan. Dan didatangkan rezeki perjalanan yang tidak disangka-sangka. Tapi janganlah tunggu macam orang perempuan ni, tunggu terperanjat. Astagfirullahaladzim. Baru dapat sekatul lagi tu. Tidak, tak ada. Nak marah, astagfirullah. Baru dapat sekatul lah. Jadi kalau boleh biarlah astagfirullah ni jadi amalan kita untuk kita tanda kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baik, Ustaz, balik pada topik kita hari ini. Kita tahu kewujudan media sosial lah. Instagram, Facebook dan semua tu. Adakah ia merupakan satu tempat untuk cari pahala ataupun senang-senang kita dapat dosa dari situ, Ustaz? Sebenarnya terpulang pada kita. Benda tu asal hukum satu perkara tu adalah asal satu perkara tu hukumnya harus. Jadi kalau kita tengok harus menggunakannya, tapi kalau kita guna untuk tujuan kebaikan, pahala. Kalau kita guna untuk tujuan yang tak baik, dapat dosa lah. Itu sebabnya masalahnya media sosial ni kalau kita share benda baik, contohnya kita kata tadi pasal istighfar tadi, kita pun masukkan lah. Tengah dengar kat radio ni, kita pun terus type mengupas apa program Borak Tengah Lapar tadi, istighfar ni ada 3 kelebihan.
1, 2, 3 kita pun masukkan. Kemudian orang kongsi pula kat orang lain. So sekejapan kita jadi jutawan pahala. Tapi kalau kita kutuk orang, kita sebar fitnah. Dan kemudian benda tu tak betul, orang lain pula sebarkan kat orang lain. Jadi sekejapan pula kita jadi jutawan dosa. Jutawan dosa. Yang tu yang kita tak nak. Jadi kongsikanlah perkara-perkara yang bermanfaat. Media sosial ni boleh saya ibaratkan dia macam sebilah pisau lah. Perkakas yang telah kita manfaatkan beribu tahun lama perkakas Betul? ni kan. Betul? Jadi kita tahu dia tajam dan bahaya. Tapi bila kita simpan baik-baik, insya-Allah benda tu selamat. Dan kalau kita gunakan perkakas untuk dapur, motong sayur, motong ikan, insya-Allah. Tapi bila kita salah gunakan, dia boleh mencederakan dan juga boleh meragut nyawa. Jadi pisau tu macam itulah dia punya bahaya dia tu, tetapi boleh dimanfaatkan. Maka itulah analogi perbandingannya untuk kita menggunakan media sosial ni. Gunakanlah untuk tujuan kebaikan. Ramai je orang gunakan media sosial ni untuk kongsi perkara-perkara yang baik. Ya, betul ramai. Tapi tak kurang juga. Kadang-kadang kan yang kita kesalkan tu letak je muka. Tak kisahlah figura, pemimpin ke, siapa-siapa lah. Letak je muka. Tak ada caption apa-apa. Dia punya kutuk berbakul-bakul. Kan? Jadi kenapa jadi macam tu? Jadi makna kata tu lah. Jadi makna kata biarlah kita jadi seorang yang positif. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Betul. Kita Hashtag apa Ustaz? Hashtag apa Ustaz? Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang ya. baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Panjang hashtag tu Betul. Lagi satu macam kita ni di barisan hadapan lah, selebriti lah. Senang Betul. cakap kan, public figure. So macam saya ada satu pegangan yang saya daripada senior-senior saya lah. Jangan hidup dek puji, jangan mati dek keji. Maka kita kan ada satu ekstra kebal tu. Kekebalan yang imun. Kita kena imun dengan benda tu. Maka berdoa je yang baik-baik. Malahan pepatah Cina pun ada sebut. Ya Tak apa, saya cakap yang bahasa Melayu lah. Dia kata maksud dia dia kata orang yang memuji saya adalah musuh saya. Tapi orang yang menegur saya adalah guru saya. Maknanya dia tak harap pun puji. Kita jangan harap puji lah. Yang penting kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala tu lebih tinggi tu lebih baik sebenarnya. Sebab kalau orang kutuk kita, Nabi pun kena kutuk. Nabi pun kena hina. Nabi kena halau. Orang sampai nak bunuh Nabi. Tapi orang kutuk Nabi tak adalah sampai tanggal cuping telinga kita. Tak ada orang nak kutuk kita, nak cakap lah. Hidung sampai berdarah. Kan semua berdarah. Dia kutuk kan berdarah. Tapi nak cerita di hutan Amazon kan ada pun satu puak asli yang duduk di sana. Dia ada satu adat istiadat tau. Dia akan memuja pokok yang bagi hasil kat dia. Oh, okey. Tapi pada satu ketika, bila pokok tu tak mendatangkan hasil, dia boleh buat satu cara, dia keliling pokok tu, dia maki pokok tu pada pagi sampai petang. Masalahnya, petang tu mati pokok tu. Mati pokok tu. Maknanya pokok kalau kena kutuk boleh mati manusia, yang manusia lagi. tapi kita kena belajar sabar. Betul. Sebab Nabi pun kena tu kan, kita kena belajar sabar. Memang kita tak boleh nak cakap alah kutuk bukan dia rasa apa-apa. Kita akan terasa. Ya, betul. Tapi kita Fitrah kan. cari jalan untuk gantikan dia dengan kebaikan. Gantikan tak apalah orang ni kutuk aku ni, biarlah. Tapi ini takkan halang aku untuk jadi baik. Betul-betul. Baik Ustaz, mungkin ada pesanan kepada pendengar kita supaya mereka ni tak dapat perkara sia-sia saja supaya bulan Ramadan Ustaz. Jagalah adabnya. Dalam bulan Ramadan ni jaga adab. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi jaga adab, jaga akhlak kita, cakap yang elok-elok. Kongsi yang baik-baik, mudah-mudahan tersebar kebaikan kepada seluruhnya. Balas mantu, Mek. Cantik pasu pada bunganya. Cantik bangsa pada bahasanya. Indah Islam pada akidah dan imannya. Itu dia. Kita kena hidup dalam bersopan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Boleh gitu pantun saya? Boleh lah. Memang terkejut tu tiba-tiba tu. Tak ada warning pun tu. Tak ada warning. Precise sangat. Baik, begitulah perbincangan kita untuk hari ini dengan topiknya puasa yang sia-sia dapat lapar je. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada petang esok dalam Borak Tengah Lapar. Masih lagi bersama-sama kami bertiga. Jadi Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.